Bismillahirrahmanirrahim. Berterus terang menegakkan kebenaran tanpa mempedulikan tentangan. Islam yang disebarkan itu menggoncangkan seluruh pelosok Mekah. Bila Nabi SAW mengambil tugas menyebarkan Islam secara terbuka, menyebabkan penduduk Mekah dalam keadaan yang bergoncang, dalam keadaan yang beriman, yang masuk Islam, dan yang menentang Islam dengan sekerah-kerahnya, maka berlakulah perlawanan. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin innaka kafaynakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat 94 hingga 99. Maksudnya, maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang mempersendakan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yang ajal. Bila Nabi dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sangat kesempitan, bila menghadapi tentangan daripada penduduk Mekah, sudah tentulah mereka yang kafir yang menentang lebih ramai daripada mereka yang masuk Islam. Maka Nabi dalam keadaan yang susah, dipersendakan oleh orang-orang musyrikin, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang dibaca ini untuk memberi semangat kepada Nabi SAW dengan janji, Allah memeliharamu wahai Muhammad, jangan takut, Allah Ta'ala peliharamu. Segala kesusahan, kesakitan yang kamu hadapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, aku tahu mu susah wahai Muhammad dalam kesempitan. Bila susah, kamu hendaklah sedar mereka yang kafir akan terima balasan pada hari akhirat kelak. Akan tahulah balasannya bila mereka mati. Duduklah atas dunia sementara waktu dalam keadaan suka, gembira, sombong, takabur, menentang Islam. Bila mati tahu dah. Wahai Muhammad, bila mu susah, bertasbih banyak-banyak, bersembahyang banyak-banyak, tenangkan dirimu dengan tasbih, berzikir, memuji Allah, berdoa, bertasbih, dan sembahyang banyak-banyak sehingga kamu mati. Sembahyang sehingga mati baru berhenti. Jangan takut. Sama ada orang ikut tak ikut, itu terpulang hidayah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jalankan kerjamu. Berkata Syahidul Islam Syed Qutb di dalam tafsir fi Zilalul Quran. Syed Qutb ialah pemimpin ikhwan muslimin Mesir yang mengarang kitab fi Zilalul Quran dan buku-buku yang banyak yang jatuhkan hukuman bunuh dalam tahun 60-an. Ini mati syahid sungguhnya, kerana menegur pemerintah. Syed Qutb menulis dalam kitab dia tafsir fi Zilalul Quran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, baginda tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan yang menyempitkan dadanya
apabila mendengar adanya suasana syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sendaan kepada dakwah menegakkan kebenaran. Dakwah dan kebenaran diperangi dengan kerasnya. Dibendung dan disempitkan jalannya oleh kesesatan dan syirik. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertasbih dan memuji Tuhannya dan beribadat kepadanya, mendampingkan diri dan berlindung di sisi Allah dengan bertasbih, bertahmid dan beribadat ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik dari penentang Islam. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus dari bertasbih memuji Tuhan sepanjang hayatnya, sehingga datang kepadanya keyakinan yang tiada lagi keyakinan selepasnya, yaitu kedatangan ajalnya, iaitu mati. Disebut dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila baginda menghadapi sesuatu perkara, maka bersemayanglah ia. Menunjukkan bahawa Nabi bila menghadapi kepayahan bersemayang. Orang kita panggil semayang hajat, kita semayang hajat je tak lepas semayang hajat, kerana ada hajat dunia khususnya. Nabi bila menghadapi kesusahan semayang, apa saja kesusahan, khususnya dalam kesusahan berjuang untuk menegakkan Islam, menghadapi musuh-musuh, maka bersemayang, berdoa, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada apa yang dikehendaki boleh tak boleh, tetap bersemayang. Bila seseorang itu bersemayang, bertasbih, memuji Allah dengan khusyuk, maka segala kesusahan menjadi ringan. Kalau sekiranya mendapat nikmat dunia, tak boleh banding dengan nikmat dalam syurga di hari akhirat. Sekiranya tak dapat nikmat itu, susah, tak boleh banding dengan susah dalam neraka. Sama ada menang ataupun kalah, berjaya ataupun tidak, dalam keadaan yang tetap tenang. Kalau menang, hajat yang dikehendaki boleh, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya hajat tak boleh, sabar menghadapi ujian, kerana percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa sekali-kali. Jangan bila semaya hajat tak ada apa-apa pun, macam tula je susah juga, lalu berhenti semaya hajat, putus asa. Ini bukan sifat yang betul. Orang tak percaya pada hari akhirat. Kita kena sedar bahawa hidup atas dunia pendek sangat, dalam kubur lebih panjang, hari akhirat selama-lamanya. Perlu dipahami oleh pendukung perjuangan Islam bahawa berterus terang dengan hakikat akidah ini dengan dasar-dasarnya dan menegakkan segala tuntutannya adalah penting. Lantaran sikap betul terang seperti itu menggoncangkan hati yang lalai, menggerakkan kebekuan perasaan, menilai kebenaran dan kebatilan. Adapun sikap menyembunyikan kebenaran atau bersikap hanyut bersama arus yang datang sehingga sebahagian daripada kebenaran itu disembunyikan, hanyalah menggalakkan golongan tauhid dan menutup kesedaran berfikir di kalangan umat manusia. Malah sikap begitu bukanlah cara yang betul di dalam harakah Islamiah, di mana tanggungjawab Nabi dan pengikut Nabi ialah menyatakan Islam. Sama ada orang ikut tambah ikut, itu hak dia. Bila kita senyap, maka tidak timbul kesedaran di kalangan manusia. Risalah Islam tak sapa kepada orang. Kalau kita menyampaikan risalah Islam ini, sama ada orang ikut ataupun orang tak ikut, akan berlaku ada ikut dan ada tak ikut. Maka berlakulah perlawanan. Bila berlawan jadi berkocok. Bila berkocok, kalau kuat kocoknya, menimbulkan kesedaran dan kepahaman, menguatkan iman mereka yang beriman, menjelahkan kufur pada mereka yang kufur, dan mendedahkan mereka yang munafik di dalam masyarakat. Betul terang itu bukanlah maknanya membawa hakikat Islam dengan cara yang meliarkan orang daripada Islam
dengan kekerasan tanpa paduman. Bukan juga bermakna kita menyembunyikan kenyataan yang ada dalam kitab Allah, tetapi mestilah disampaikan kenyataan dan ajaran yang sempurna, merangkumi segala hakikat akidah dengan sejelas-jelasnya. Bukanlah kerja Islam itu berdamai dengan tasawur jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini, meskipun di mana jahiliyah itu berada, kerana jahiliyah tetap jahiliyah dan Islam itu tetap Islam. Kita menganggap walau apapun namanya jahiliyah itu tetap terpesong dari ubudiyah, memperhambakan diri yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terpesong daripada ajaran Tuhan dalam segala aspek hidup. Mereka mengambil sistem-sistem peraturan dan undang-undang, adat resam dan sikap menilai sesuatu di dalam kehidupan dari sumber yang lain dari sumber ilahi. Islam itu tetap dengan sebenarnya menyelamatkan manusia dengan memindahkan mereka daripada jahiliyah kepada Islam. Tanggungjawab kita yang menyampaikan Islam. Seboleh-bolehnya dapat mengislamkan orang sebanyak-banyaknya. Maka tidak semestinya start dengan keras selalu. Bukan start dengan keras. Kerana pujuk orang mesti dengan lembut. Bukan keras semata-mata. Maka Nabi SAW ada masa Nabi berdamai, ada masa Nabi berkerah, ada masa Nabi berperang, ada masa Nabi berdamai. Begitu seterusnya. Jangan nak keras semua. Itu tak betul. Bukan cara pendekatan. Yang orang kita ni nak keras semua. Itu salah. Kita tengok lembu belaga. Lembu belaga dia sosok semua dah. Dok kadang-kadang dia undur, kadang-kadang dia buat tak urut, dia buat keras. Ni bodoh pada lembu. Keras semua. Itu kena faham. Ini dia. Allah Ta'ala tunjuk pada binatang-binatang. Ada kebijaksanaan yang manusia kena belajar. Inilah cara menyampaikan Islam. Ni apa benda ni nak baik ni? Nak baik dah. Nak baik dah. Tu tak betul. Ini tak erti sungguh ni. Tak faham. Yang penting kita berjaya memujuk orang kepada Islam. Seberapa banyak orang ikut Islam. Kadang-kadang dengan cara yang lembut lebih banyak orang ikut Islam. Cara yang keras untuk bertahan, untuk mempertahankan kedudukan. Ini cara yang keras yang kita kena faham. Itulah dia makna betul terang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga menggoncangkan seluruh struktur jahiliyah, sehingga jahiliyah dalam keadaan yang bergoncang. Penduduk Mekah dilanda perasaan marah dan menentang sekerah-kerahnya apabila mendengar dakwah betul terang yang dinyatakan, yang menyatakan agama yang sebenar, iaitu tidak boleh menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Wallahu a'lam.